tu. Kan. Hakim, apa pandangan kau tentang kenyal ni ataupun elastik? Dalam bahasa Inggeris ni elastik. Bahannya macam mana? Boleh berubah saiz. Bahannya boleh berubah saiz dengan mudah. Boleh Contoh macam berubah. belon, boleh. Okey, Dia belon kan. tegang, boleh tarik. Okey, belon okey. Belon ni, belon kalau kita tarik dia pun senang tertarik kan. Dan kalau awak tengok belon tu dia bahan dia adalah apa? Belon dia berbuat daripada apa? Getah. Daripada getah Getah. kan, daripada getah. So kita tahu bahawa getah tu merupakan satu bahan yang kenyal lah. Okey, getah merupakan satu bahan yang kenyal. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ni kan, ni semasa senaman, ni selepas senaman. Okey. So kalau ikut kat sini ni kan. Kalau ikut sini ni dia tarik ni kan, dia tarik kan. Dia berubah bentuknya kan. Tapi bila dia turunkan ke bawah dia jadi bentuk asal dia. Bentuk asal dia panjang ni je kan. Tapi dia tarik dia memanjang kan. Tapi bila dilepaskan dia kembali balik ke kedudukan asal. Okey. Kita tengok gambar ni pula kan. Ni gambar ni sebenarnya ni adalah spring spring. Spring ni asalnya tegak je ni. Tegak ni tu. Kan. Lepas tu dia bengkokkan kan. So dia bengkok jadi macam ni. Ini kalau dia lepas macam mana? Dia tarik dia bengkok. Dia kembali ke bentuk asal. Dia jadi balik tegak balik lah kan. Jadi balik tegak. Okay. So yang ni kita kata bahan kenyal. Okay, ini span. Span sama juga. Kita tekan, kita lepaskan dia kembali ke kedudukan asal. So yang ni kita kata bahan kenyal juga. Okay. Kemudian dia bagi contoh yang seterusnya adalah plastisin. Plastisin lembut juga tau. Kita tekan dia akan terpenyet kan. Dia akan terpenyet. Tapi bila kita lepaskan jari kita, apa berlaku? Dia kekal. Dia kekal. Dia tak berubah. Dia kekal lah yang kita dah ubah dia tadi. Dia kekal yang kita dah ubah tadi. Okay. So yang ni kita kata bahan dia adalah tak kenyal lah. Okay, bahan dia adalah tak kenyal. Okay. So kesimpulannya yang mana yang boleh kembali ke kedudukan asal, yang itu kita kata dia bahan yang kenyal. Manakala yang tak boleh kembali tu, itu bukan jenis bahan kenyal lah. Okay. So untuk awak punya konteks kekenyalan ini kan, so awak lebih diperkenalkan dengan contoh bahan yang disebut sebagai spring lah, yang mula-mula tadi kan. Spring, kita akan banyak guna contoh yang ni lah. Kita banyak contoh guna spring kan. Okay. Dalam penyelesaian masalah yang melibatkan kenyalan ni, kita akan menggunakan spring sebagai dia bahan utama lah. Tapi sebenarnya apa-apa bahan yang boleh kembali ke kedudukan ataupun bentuk asal dia, iaitu memang dia merupakan bahan yang kenyal kan. Maksud selain daripada contoh spring lah. So contoh mudah yang boleh kembali ke kedudukan asal adalah spring. So kita akan lebih menggunakan contoh bahan spring ni Okey. So apa ni kekenyalan ni Kekenyalan ni adalah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey. Sifat bahan yang membolehkan dia kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Macam tadi kita tarik, kita bengkokkan spring kan. Itu kita kenakan daya. So bila kita lepaskan, dia kembali ke kedudukan asal, maksud itu kita lepaskan daya. So dia kembali ke bentuk asal. So ingat definisi dia ni awak kena ingat. Okey, kemudian kita ada satu eksperimen ini Nanti balik sini nanti awak akan buatlah eksperimen ini kan. So apa dia eksperimen ini kan? Eksperimen ini kita ada satu spring kan. Ini cikgu rasa pun kalau awak tengok ni pun awak dah tahulah kan. Ini tak letak beban tau. Bila tak letak beban kan, dia duduk stay macam itulah. Dia dalam keadaan sebenarnya kita sebut dia sebagai dia berada dalam keadaan keseimbangan kan. Dia berada dalam keadaan keseimbangan kan. Dia duduk free macam itulah. Tapi bila kita letak beban, apa kesan pada spring ni? Spring ni dia akan meregang lah, dia akan dia akan memanjang. Betul? Dia akan memanjang. Okey. Cikgu namakan, maksudnya panjang asal spring ni, cikgu namakan dia dengan LO, panjang asal spring. Okey. LO panjang asal spring. Tapi bila cikgu letak beban, dia akan memanjang ni. Kan? Yang itu cikgu namakan dia sebagai
L apa ni? Cikgu namakan dia sebagai L lah. Maksudnya panjang spring selepas dikenakan daya. Panjang spring selepas dikenakan daya. Okey? Ataupun juga sebut apa? Panjang spring lah. Perkataan dia adalah panjang spring. LO adalah apa? LO tadi apa? Panjang asal. Okey, panjang panjang asal asal. spring. Okey. Okey. Kita akan dapat satu term lain, okay, disebut sebagai X, iaitu pemanjangan spring. Ni disebut sebagai pemanjangan spring, dan pemanjangan spring iaitu adalah X bersama juga dengan L tolakkan dengan L kosong. Okey. So yang beza itu disebut sebagai pemanjangan spring. Okey. Apa pandangan awak kalau ini cikgu kenakan daya ni kan? Daya ni kan mula-mula 10 Newton kan. Kalau cikgu tambah lagi kan, contohlah sampailah ke 50 Newton. Kalau 10 Newton ni, ini X, contoh pemanjangan dia adalah 2 cm. Kalau cikgu tambah 50, agak-agak pemanjangannya berapa? Amirul Syafiq. 10. Okey, 10. Contohlah 10 cm. So pemanjangannya jadi semakin panjang lah. Okey, dia akan jadi semakin panjang. Okey. So nanti kalau kita buat hubung kait kan, kalau cikgu tukarkan dia dengan data ni kan, contohlah kalau 10 ni 20, 30, 40, 50 ni dia akan naiklah 2, 4, 6, 8 kan. Okey. Kalau kita buat graf kan. Ingat X ni sebagai pembuli ubah yang bergerak balas dia kan. Kita kena letak paksi X sebab dia bergerak balas. Okey. Paksi Y dia adalah daya. Okey. Kalau cikgu buat graf, cikgu akan dapat graf macam mana? Berkadar langsung. Okey, kita akan dapat graf berkadar langsung. Bila daya makin bertambah, pemanjangan pun juga akan bertambah. Okey. Bila ini bertambah, pemanjangan pun juga akan bertambah. Okey. Okey, apa tu? Boleh kan? Boleh kan? Maksud daripada data ni kita pindah, so akan dapat berkadar langsung. So kita akan nampak grafnya bila daya bertambah, pemanjangan juga akan bertambah. Okey. Kalau awak tengok yang ini kan, juga ada satu ni kan. Juga ada satu simulasi ni kan. Okey. Ini spring spring, yang ini dia tarik lah kan. Yang ini apply force dia kan. Apply force dia sekarang adalah kosong, warna oranye ni nampak kan. Apply force dia adalah kosong. Kalau cikgu naikkan dia jadi 50 kan, ni masuk apply force dia adalah 50. Sini dia ada nilai dia 49 tu, bukan 50. 50 situ kan. 50. Okey. 50. Okey. Cikgu bubur dia punya, kalau kat kosong dia duduk sini kan. Okay, kosong dia duduk sini kan, cikgu letak dia punya apa tu, equilibrium position. Okey, equilibrium position. Tu. Ini garis equilibrium position apa, kedudukan keseimbangan dia. Maksud asal dia kat sini, asal spring kat sini. Kalau ambil awak ukur daripada sini, kesel cikgu nampak tak ni? Kalau cikgu ambil daripada sini, daripada sini ke sini kan. Daripada sini ke sini, yang ini disebut sebagai panjang asal spring. Okey, disebut sebagai panjang asal spring. Okey. Ini displacement cikgu klik anak panah hijau ni, displacement. Displacement ini merupakan pemanjangan dia. Dia tolak panjang asal, panjang spring tolakkan dengan apa tu, panjang asal spring. Okey. Contoh cikgu letakkan daya kan. Contoh cikgu letak daya 50, cikgu turun 50. Okey, 50. Cikgu tarik dengan daya 50. So nampak? Spring dia jadi memanjang panjang tu. Kalau cikgu tambah lagi jadi 100. Agaknya anak panah yang mewakili pemanjangan spring ni makin panjang ke makin pendek? Panjang. Okey, dia akan makin panjang. Okey. Beria je cikgu cerita kan. Tapi sebenarnya mudah je sebenarnya kan. Habis kan? Ke cikgu laju-laju je kan? Tak susah pun ni kan. Okey. Dia akan makin panjang. Okey. Ini spring force ni maksudnya cikgu mampakkan belah dalam. Cikgu tolak belah dalam. Okey.
Okey, kalau awak tengok spring ni kan, dia punya pemanjangan je ni, pemanjangan spring ni kan, kalau kita tengok aktiviti ini dia dipengaruhi oleh daya yang kita kenakan. Betul? Daya tu banyak maka dia akan lebih memanjang. Okey. Tetapi sebenarnya kan pemanjangan ini dia bukan saja bergantung kepada daya yang kita kenakan, tetapi dia juga bergantung kepada ada beberapa kan, ada beberapa. Okey, antaranya adalah awak tengok yang sebelah sini disebut sebagai spring constant, pemalas spring. Okey. Disebut sebagai pemalas spring. Okay, spring ni dan awak tengok sekarang ni kalau spring dia nilai dia 100, pemalas spring kan. Awak tak tahu apa dia pemalas spring ni. Tapi dia merupakan satu kuantiti yang akan merujuk kepada, yang akan mengubah pemanjangan spring ni. Kalau pemalas spring dia nilai di 100 kan, nampak dia memanjang macam tu, panjang tu. Daya sama okey, cikgu bagi daya 100 lah kan. Oh, dia memanjang panjang tu lah. Tapi bila cikgu kurangkan, cikgu naikkan pemalas spring dia kan, nampak bila cikgu naikkan pemalas spring ni kan, cikgu naikkan pemalas spring kan. Okey, kita akan perhatikan bahawa tengok ni 900 kan. 900 dia punya ni, awak tengok pemanjangannya makin pendek sebenarnya. Okey. So kita boleh buat kesimpulan bahawa bahawa bila K ni dia tinggi kan, K dia tinggi, dia punya X nya akan jadi apa? Akan jadi rendah. X dia akan jadi rendah. Itu. Okey, X nya akan jadi rendah. Okey. Cikgu. Jadinya spring constant ni kekuatan spring tu untuk meregang Boleh juga kalau nak faham macam tu. Tapi cikgu tak sebut apa lagi. Kan? Cuma cikgu nak awak kaitkan dengan apa pemalas spring dengan pemanjangan je. Faham itu dulu je. Okey. Okey, ni apa dua ni? Okey, ni kalau dua lah kan. Kalau dua, okey, ni kalau 100 kan. Daya tadi 100 kan. So kita tengok beza kan. Beza. Ini pemalas spring nilai 100, ni pemalas spring nilai 900. Okey, pemanjangan dia berbeza, kita perhatikan. Okey. Okey. Boleh? So apa dia pemalas spring? Okey. Apa dia pemalas spring ni So apa dia pemalas spring? Okay, kita tengok sini pula. Kan? Okey, apa dia pemalas spring? Okey, ini tadi graf yang kita bina, kita dapat macam ni. Kan? Dengan awak ubah nilai, naikkan daya tu kan, awak akan dapat macam ni. Kan? Okey. Ada satu hukum yang mengaitkan dengan apa yang kita tengah buat ini, eksperimen yang kita buat ini, dikaitkan dengan satu hukum. Orang ni lah yang menemukan benda ni sebenarnya. Kan? So, apa nama hukum tersebut? Disebut sebagai hukum Hooke. Okey. So, apa dia hukum Hooke ni? Dia kata pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Kan? Maksud kalau had kenyal itu tak lebih kan, dia akan mematuhi, dia akan berkadar langsung. Kan? Had kenyal ni apa? Had kenyal ni merupakan titik maksimum daya yang dikenakan. Maksudnya kalau contohnya dayanya 50 kan, awak bagi je daya 60 kan, bagi je daya 60 kan, dia akan berubah bentuk. Objek tersebut dia akan berubah bentuk. Tapi bila kita lepaskan daya yang 60 ini kan, dia tak akan kembali ke kedudukan asal. Tapi kalau dekat 50 ni kan, dia masih lagi dalam had kenyal dia, kurang daripada had kenyal dia. Bila kita kenakan daya 50, kita lepaskan daya 50, apa berlaku? Dia akan kembali ke kedudukan asal. Okay. Contohlah misal kata kalau span tadi kan, span awak tarik dia, awak tarik daya 50, apa berlaku? Dia akan meregang. Kita lepaskan daya ni, dia akan kembali ke kedudukan asal. Tapi kalau bubuh daya 60 kan, dia akan berubah, iaitu contohnya apa? Dia akan apa? Terkoyak misal kata. Terkoyak tu berubah bentuk. Tapi bila kita lepaskan daya 60 ni, dia tak boleh bercantum balik. Okey, boleh so itu had kenyal. So lepas pada had kenyal ni, dia tak berkadar langsung graf dia. Mungkin bentuknya macam ni, mungkin ke atas kan, mungkin tak gitu kan, ataupun dia terus ke bawah balik. Maksud tak ada pemanjangan Ini maksud tak ada pemanjangan. Daya bertambah, pemanjangannya tak ada. Sebab tu di graf dia turun ke bawah tadi. Okey. So titik ini disebut sebagai had kenyal.
Okey. Tapi dalam hukum Hooke, bila kita nak buat graf ini, kita kena terbalikkan dia ni. So tukar paksi dia, iaitu paksi F ini melawan paksi X. Kita tukar je. Okey. Sebab daripada sini ni kita akan dapat beberapa kuantiti yang lain. Okey, apa dia kuantiti yang pertama? Yang kita akan dapat adalah dia punya kecurunan graf ini, dia punya M dia ni. Okey, kecurunan M ni kan, sebab kita kata apa? Pemalas spring, kita kata apa tu, hukum Hooke dia kata F ni tadi berkadar langsung dengan X. So dia punya K ni kan mewakili kecurunan. Ini YY equal to MX lah kan. C tak ada. Sepatutnya plus C kan, tapi sebab dia kena kosong-kosong kan, C dia ni kosong lah. So tinggallah Y equal to MX saja. Y ni sekarang ni adalah F, X ni adalah X lah. Manakala M ini sebenarnya dia mewakili K, dia mewakili pemala, dia mewakili pemala spring. Okey, pemala spring. Okey. K yang tinggi kan, pemala spring yang tinggi, kan, apa sifat objek tersebut? Sifat objek tersebut dia keras kan, macam si Aikal kata tadi. Okey, dia keras. Dia spring tapi dia keras kan. Awak mungkin pernah pegang kot spring yang kecil-kecil tu kan. Spring kan. Dekat kereta awak tahu, dekat kereta ada spring tau. Dekat absorber dia tu kan. Ni absorber dalam dia. Dekat keliling ni ada spring tau. Tahu kan? Spring kereta tu, kalau awak duduk atas spring kereta tu, apa berlaku pada spring ni? Spring ni dia tak akan berubah bentuk dia. Faham? Dia tak memanjang pun. Tapi kalau kita kena daya yang lebih tinggi, duduk 4 orang baru dia akan dimampatkan lah. Okey, yang ini kita kata dia keras. So bila dia keras maksudnya K dia ni adalah K dia tu tinggi. Okey? So dia keras. Maksudnya kalau K rendah, dia apa? Dia lebih lembut lah. Kan dia lebih lembut. Okey. Kemudian itu kita sebut kekerasan spring. Kalau kita nak sebut dalam konteks kekenyalan spring, so kita akan kata kekenyalan dia kan, kekenyalan dia adalah rendah. Yang ini ni adalah kekenyalan dia tinggi. Okay, dia lebih kenyal. Dia lebih kenyal tu maksudnya dia lebih lembut. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita nak kaitkan dengan apa? Kan? Awak nampak contoh yang sekarang kita belajar ni adalah melibatkan spring Okay, melibatkan spring. Tapi sebenarnya bahan yang kenyal ni mana-mana bahan yang boleh kembali ke bentuk asal dia. Kan? Okay, seterusnya apa yang kita nak kaitkan lagi adalah bila kita mampatkan spring kan ataupun regakan spring, ada satu daya yang bertindak, ada satu tenaga yang wujud dalam sistem tersebut. Disebut sebagai tenaga keupayaan kenyal. Okay, disimbolkan dengan EP ataupun awak nak sebut E kenyal pun boleh, EK pun boleh. Tapi EK ni simbol bagi kinetik kan. EP lah EP. Okay, tenaga keupayaan kenyal. Okay. So dia kata apa, tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk meregakan spring iaitu daya purata darabkan dengan pemanjangan spring kan. Sebenarnya dia di bawah topik cikgu tak pasti awak belajar dulu. Kerja sama dengan F darabkan dengan S kan. Okay. Dan kerja yang dilakukan tu kan, kadar kerja dilakukan itu dia mewakili tenaga. So kita boleh samakan W ni kan, work done ni adalah sama juga dengan tenaga, iaitu F darabkan dengan S. Sebab tu dia darabkan daya darabkan dengan pemanjangan spring S. Okey. Tapi kalau awak tak faham apa yang cikgu sampaikan ini, awak tahulah bahawa ini daya purata sebab tu dibahagikan dengan 2 kan. Okey. So 1/2 F darabkan dengan X. Okey. Okey, tak faham ini tak apa. Kan. Kita akan kita akan kaitkan dia kan. Okey, kita akan kaitkan dia dengan apa? Dengan graf yang kita dapat tu tadi kan. Okey, graf F melawan X ini
kan, iaitu apa? Tadi kita kaitkan M. M ni mewakili K kan, mewakili pemula spring kan. Kita kaitkan dia dengan luas bawah graf kan. Sebenarnya dia adalah yang ni, konsep ini dahulu sebenarnya. Pemahaman konsep ni dahulu. Kan, baru dia boleh kaitkan dengan yang ni. Kan. Tapi yang tadi tu mungkin susah nak ceritanya. So kalau kita tengok kita tengok luas bawah graf kan. Luas bawah graf macam ni sekarang ni, dia adalah, kita nampak segitiga kan. Segitiga adalah 1/2 darat tapak kan. Darat tapak, darat tinggi kan. So 1/2 darabkan dengan apa tu, F darabkan dengan X. Okey, mewakili luas. Okey. Dan kita dapati bahawa sama kan. So makanya kita boleh kaitkan bahawa tenaga keupayaan kenyal ini dia sama dengan 1/2 F darab X. Okey. So nampak so E kenyal tadi adalah 1/2 F darabkan dengan X, ataupun dia adalah luas bawah graf, ataupun ada satu lagi yang sama, iaitu ini ni, F ni sebenarnya F tadi kan sama juga dengan KX kan. F tadi kan sama dengan KX kan. Yang ini kita masukkan dalam sini. So KX, so kita akan dapat satu lagi persamaan, iaitu 1/2 KX square. Okay, yang ni dikaitkan dengan daya, yang ni dikaitkan dengan pembalas spring kan. So ada 3 lah. Ada 3 cara bagaimana kita nak kira tenaga keupayaan kenyal bagi suatu spring, iaitu 1/2 Fx, luas bawah graf, 1/2 Kx square. Okey. So ada 3, awak tengoklah situasi dia tu macam mana yang disuruh awak cari. So kita akan gunalah 3 formula ni. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya apa yang kita nak tengok adalah, okey, ni nanti awak baca ni menjalankan menganalisis graf M lawan X ni kan. Tapi kalau awak faham yang ini, cikgu rasa tak ada masalah ni kan. Kita dah belajar dalam scientific investigation tu graf kan. Okey. Kita nak tengok yang ni pula. Kan. Tadi cikgu kata pemalas spring tinggi dia lebih keras. Betul? Dia lebih keras kan? Okey. Kita tengok yang situasi yang pertama ni, pasangan A. Spring keluli, satu lagi spring kuprum. Kan? Okey. Keluli dan juga kuprum. Keluli ni contohnya besi apa? Apa tu? Besi lah kot, besi orang buat, nak rumah. buat apa tu, besi rumah tu kan. Itu kalau kau nak bengkokkan tu susah tu. Kan. Okey, kuprum pula. Kuprum ni contohnya macam dawai dalam apa? Dalam kabel tu ada dawai kan. Itu biasanya dawai kuprum tau. Kan? Dia guna dawai kuprum. Okey, mana yang lebih lembut? Kuprum. Okey, kuprum dia akan lebih lembut. So kalau cikgu tekan ni dengan daya yang sama 20 Newton dengan 20 Newton, mana yang akan lebih termampat? Kuprum. Okey, so keluli ni mungkin sampai takat sini, tapi yang kuprum ni mungkin dia akan termampat sampai sini. Kan? Yang ini dia mampat sampai sini. Jadi pendek ni lah. Kan jadi pendek ni. Okey. Ini sebenarnya kalau macam ni, ini panjang asalnya kan. Panjang asalnya contohnya 20 cm. 20 cm 20 cm. Cikgu tekan dengan 20 Newton, dia akan termampat jadi contohnya lah misal kata 17 cm. Kan? So beza 3 ni, yang ni kan 3 kan. 3 ini adalah pemanjangan spring tau. 3 ini adalah X. Tadi yang contoh tadi dia meregang, cikgu tarik. Macam ni kan. Contoh kalau cikgu ni panjang asalnya misal kata 5 cm, cikgu tarik dia ke atas, so dia jadi 8 cm. Kan? Dia jadi 8 cm. So 8 tolak 5 awak akan dapat beza ni. Beza ni disebut sebagai pemanjangan spring. Okey. Ni dalam situasi cikgu tarik ataupun cikgu regangkan dia, ni dalam situasi cikgu tekan ataupun cikgu mampatkan dia. Okey. So perbezaan itu yang mana X tadi kita tahu bahawa L tolakkan dengan LO kan. So itu mewakili pemanjangan spring. Okey. So kita perhatikan tadi keluli kan.
pemanjangannya adalah lebih kecil berbanding kuprum. Okey, boleh? Nampak cikgu sebut dalam konteks pemanjangan, kan? Kalau nak cakap dalam konteks keras boleh juga kan? Kita kata bahawa keluli ni dia lebih keras berbanding kuprum. Yang lebih keras, pemanjangannya lebih pendek. Dan bila pemanjangan pendek, pemalas springnya pun rendah. Okey. Okey, sekarang kita ada keluli tebal, keluli halus. Apa keluli tebal, keluli halus? Bahan sama, keluli-keluli, tapi satu tebal, satu halus. Sebenarnya dia merujuk kepada diameter dawai ni. Diameter dawai spring ni sebenarnya. Okey. Diameter dawai spring. Okey. Ini diameter dawai spring besar. Sebelah adik ke? Ni dawai. Sebelah dia ni diameter dawai ni tau. Okey. Yang ni diameter dawainya tinggi, yang ini diameter dawainya adalah rendah. Kan? So kalau cikgu tekan ni, mana yang lagi senang mampat? Halus. Yang halus lagi senang. Yang halus lagi senang mampat. Okay. Halus. Sebelah dia pula disebut sebagai diameter spring. Okey, yang ini adalah diameter spring. Okey, ni. Kan nampak kan beza kan? Ini adalah diameter spring. Yang sebelah sini tadi diameter dawai spring. Beza tu. Azrik boleh nampak beza dia? Boleh. Ini diameter Boleh. dawai spring. Ini diameter yang ini ni. Yang ini diameter dia yang ini. Yang tadi ni diameter dia. Kan? Yang ini diameter spring saja perkataan dia. Kan? Ini kalau cikgu tekan mana yang lebih senang mampat? Yang besar. Yang besar, diameter besar. Besar. Dia macam puas-puas sikit kan? Yang besar. Macam puas-puas sikit. So kalau kita nak buktikan sebenarnya kita kena buat eksperimen ini untuk buktikan mana satu sebenarnya. Okay? Tapi nanti cikgu akan terus bagi fakta dia lah. Kan? Cikgu akan terus bagi fakta dia. Okay. Seterusnya. Keluli pendek, keluli panjang. Kan? Maksudnya panjang asalnya yang satu ni pendek, panjang asalnya yang satu panjang. Kalau cikgu gantung dia dengan beban yang sama, cikgu gantung beban yang sama kan, 2 kg kan, yang ni pun sama 2 kg kan. 2 kg ni jisim tau. Kalau nak dapatkan berat, awak kena darabkan dengan 9.81 lah. Okey, dapatlah dia punya berat ni. Okey. Tapi kalau cikgu melihat dalam konteks cikgu letak jisim yang sama. So kalau jisim yang sama kan, yang ini spring ni mungkin dia memanjang sebanyak 1 cm. Spring ni memanjang berapa banyak? Kalau spring tu lebih panjang. Yang mana satu? Ini pun macam awak tak berapa yakin kan. So kita kena buat dia punya aktiviti dia lah kan. Sepatutnya kan untuk kita tentukan hipotesis kita tu betul. Contohlah cikgu cakap apa? Cikgu cakap kalau spring yang panjang, beban yang sama dikenakan, dia akan memanjang lebih banyak berbanding yang pendek. Okey? Okey. Dan dengan aktiviti ini sebenarnya kan kita dapati bahawa kan ni cikgu terus bagi fakta dia kan nilai pemalas spring dipengaruhi oleh kan? So dia dipengaruhi kan. Setakat tadi yang kita kaitkan kan. Okey, setakat tadi yang kita kaitkan pemalas spring kan. Kita kata apa, bila K ni tinggi kan, kita kata dia lebih keras kan. Dia keras lah, dia lebih keras kan. Sebenarnya pemalas spring ni pun kan, nak dapat nilai pemalas spring yang tinggi ataupun nak rendahkan pemalas spring ni, dia berkait dengan ini, iaitu satu adalah bahan, yang dua adalah panjang spring, yang nombor tiga adalah diameter spring, dan nombor empat adalah ketebalan dawai spring yang keempat. Dia ada satu lagi yang kelima adalah susunan spring. Okey, susunan spring Okey, kita tengok yang pertama, bahan. Nombor satu, bahan. Bahan spring bahan yang berlainan berubah mengikut jenis bahan. Okey, cikgu bagi ada 3 lah, contohlah cikgu bagi keluli kan.
keluli, lepas tu cikgu bagi aluminium. Kan? Okay, aluminium. Kemudian yang keempat cikgu bagi kuprum. Kan? Okay. So kat sini ni keluli ni dia lebih keras berbanding aluminium dan aluminium ni lebih keras berbanding kuprum. Kan? So nanti kalau pemanjangan dia X bagi kuprum, X bagi keluli, kan? Keluli KL lah, keluli. Pemanjangannya dengan diameter spring yang sama, panjang spring yang sama, kan? Contohlah ni ada 3 spring, kan? 1, 2, 3. Spring ni semua sama, diameter sama, panjang asal sama, kan? Cikgu letak beban, kan? 20 Newton, kan? Ni pun 20 Newton, yang ni pun 20 Newton. Kita akan dapati bahawa pemanjangan spring akan lebih kecil pada keluli. Dan X dia pada aluminium pula, kan? Dan yang paling besar pemanjangannya dengan daya yang kita kenakan sama adalah X bagi kuprum. Sebab apa? Kuprum ni dia lebih lembut. So bila dia lebih lembut, pemalas springnya adalah rendah. So bila pemalas springnya adalah rendah, pemanjangan springnya akan jadi Lebih panjang. okey, lebih panjang. Lebih panjang. Okey, lebih panjang Okey, yang kedua, panjang spring. Panjang spring ni maksudnya panjang asal spring. Okey. Tadi cikgu dah bagi contoh tadi atas tadi. Kan, so panjang spring yang lebih pendek, kalau panjang asal itu pendek, dia susah sikit nak memanjang maka pemalas spring dia tu lebih tinggi bagi spring yang pendek. Okey. Kalau dia lebih panjang, dia akan berkurang dia punya pemalas springnya. Maksud dia senang untuk memanjang. Okey. Yang ketiga, diameter spring. Okey. Ini diameter spring. Diameter spring yang kecil, okey, dia punya pemalas springnya adalah lebih tinggi. Lebih tinggi Diameter besar lebih rendah. Okey, maksudnya bila diameter ni kecil, kan? K dia akan jadi tinggi. So bila K tinggi, dia lebih keras. So bila dia lebih keras, dia susah untuk memanjang. Okey. Berbanding dengan yang diameter besar, diameter besar. Okey. Okey, kemudian yang keempat adalah ketebalan dawai, spring. Okey, ataupun awak sebut diameter lah, kan? Boleh juga diameter dawai spring. Atas ni tadi diameter spring, bawah ni adalah diameter dawai spring. Diameter ni awak boleh nampak yang contoh video yang cikgu bagi tadi, kan? Sebenarnya bila kita naikkan pemalas spring, awak perasan tak? Dia punya diameternya makin besar. Okay, ni. Kan? Kalau cikgu besarkan, nampak ni? Kan? Ni, nampak? Bila K ni pemalas spring 100, ni 100. Kalau 1000 dia macam tu, ni kalau 100. Yang ni kalau dia naik 1000, awak tengok. Diameternya, nampak? Diameter dawai dia ni. Diameter dawai dia makin besar. So, bila diameter dawai makin besar, maka K dia akan jadi lebih tinggi, kan? Dan bila K dia lebih tinggi, kan? Ni. Kalau diameter dawai dia besar, K dia akan jadi tinggi, kemudian dia akan lebih keras. So pemanjangan dia akan jadi pendek, kan? Yang ini K dia adalah rendah, dia lembut, kan? So bila dia lembut, kan, dia punya X dia akan jadi tinggi. Pemanjangannya tu bertambah. Okey. Ini kalau kita membandingkan antara satu sama lain lah. Maksud kalau kita bandingkan diameter dawai, maksudnya yang bahan, panjang dan diameter tu kita malakan. Okey. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah susunan. Susunan. Okey. Contoh cikgu ada 2 spring. Cikgu ada 2 spring yang sama. Cikgu susun macam ni. Kan? Ni 2 spring yang sama, kan? Cikgu susun, cikgu letak beban dia samalah. Contohnya 20 Newton. Ini spring yang sama ni, cikgu ambil ni, cikgu susun macam ni, kan? Satu lagi sambung sini. Kan? Beban dia yang sama 20 Newton. Ini disebut sebagai susunan secara selari. Yang ini siri, selari. Okey. Kalau dalam situasi macam ni, kan? Apa kesan pada pemanjangan? Kan? Kalau contohlah, kan, satu spring tu, kan, ni spring yang sama tadi. Cikgu letak beban 20 Newton, dia akan memanjang sebanyak 4 cm. Contohlah, letak beban 20 Newton, dia akan memanjang sebanyak 4 cm.
Sekarang kita ambil spring ni, kita ambil 2 biji spring, letak sebelah-sebelah, letak beban yang sama, kat sini dia akan jadi pemanjangan dia ni, dia akan meregang ni sebanyak 2 cm saja. Tapi kalau kat sini kan, yang spring ni 4 cm, yang spring ni 4 cm. So jumlah pemanjangan dia, ini X dia 2 cm. Yang ni X nya akan jadi berapa? 8 cm. Dia macam tu. Okay. Boleh? Okay. So ini dalam gambar ni ada disebutlah 2X kan. Yang ini adalah X per 2. Okay. Ni dia punya susunan. So ada 5 5 faktor yang boleh mengubah nilai pemalas spring tersebut. Okay. 5 faktor. Okay, contoh satu tengok contoh satu. Satu panjang asal spring adalah 50, memanjang sebanyak 6 mm tau. Jadi memanjang sebanyak, maksudnya ini adalah dia punya X-nya. Kan, hitung pemalas spring. Okay, kita akan pakai formula ni, F sama dengan KX. Kan, F dia adalah 12, K yang kita nak cari, X nya adalah 6 mm tau. Yang ni Newton. So K dia akan jadi 12 bahagi 6. Sini yang ni Newton, yang ini mm. So kalau awak kira ni awak akan dapat 2 kan. So 2 yang ini naik ke atas, so dia akan jadi 2 Newton mm negatif 1. Inilah unit bagi pemalas spring. Tengoklah kalau sini meter, awak naikkan dia akan jadi Newton meter negatif 1. Kalau sentimeter naikkan dia akan jadi Newton sentimeter negatif 1. Okay. Tapi kalau ikut-ikut SI nya apa? SI nya adalah meter lah. Kalau dalam unit SI unit adalah meter. Okay. Okay, kemudian kita tengok bawah dia ni, dia ada bagi susunan setiap spring tersebut kan, berapa pemanjangan dia. Jadi jumlah panjang dia tanya berapakah pemanjangan sistem spring. Okay. Okay, tegangan dalam setiap spring kan, tegangan ini adalah dia menegang berapa, kita ada berat bawah 12 Newton kan. Yang ni pun 12 Newton, yang ni pun 12 Newton. Samalah kan. Sama pemanjangan setiap spring. Okey, dia tanya pemanjangan setiap spring. Okey. P, spring P. So dia akan memanjang asal dia berapa asal dia? Asal dia adalah 50 mm. Ni. Asal spring ni kan, nilai dia adalah 50 mm. Okey. So bila dia letak daya 12 Newton, dia akan memanjang sebanyak 6 mm. Okay. So dekat sini kalau letak daya 12 Newton dengan panjang asalnya 50, so kat sini nanti dia akan bertambah 6 mm. Okay. Panjang spring asalnya adalah 50 mm. Okay. Belah bawah ni pun sama, panjang asalnya adalah 50 mm. Dia akan memanjang sebanyak 6 mm. Okay. So jumlah pemanjangan sistem spring itu adalah inilah 6 awak tambahkan dengan 6. So dapatlah berapa? Dapatlah 12 mm. Okey. Kalau awak tengok tadi yang formula cikgu tadi kita tambah, kita darabkan 2 darabkan dengan X. So 2 darabkan dengan 6. So akan dapat 12. Okey. Yang ini pula tadi kan, kalau awak tengok contoh yang cikgu bagi tadi dia adalah per 2 kan. Bila dia susun sebelah-sebelahnya tu, mana tadi? Kan. Ini dia adalah X per 2 kan. Dia adalah X per 2. Okey. So yang ini dia punya ni satu spring ni adalah kalau ikut dia sepatutnya 6 kan. Yang ni pun sama juga 6 kan sepatutnya. Tapi bila disusun secara selari ni dia adalah ambil satu saja 6 ini kita bagikan dengan 2 ataupun X per 2 tadi. Iaitu 6 bagikan dengan 2, so kita akan dapat 3 saja dia memanjang. 3 mm saja. Okey. Kalau yang ni tengok ada 3. Sepatutnya 6 kan. Sepatutnya 6 mm dia memanjang. Kan, tapi bila kita letak 3 tadi, pemanjangan dia akan bertukar menjadi 6 bagikan dengan 3. So kita akan dapat kat sini adalah 2 mm saja. Tapi belah bawah ni dia single je, dia single. So kalau dia single 6 mm. So jumlah pemanjangan dia yang ini tambahkan dengan yang ini. Spring atas tambah spring bawah. So dia punya jumlah X dia adalah 6 campurkan dengan 2, so akan dapat 8
mm. Okey. So jawapan ni dia bagi dalam bentuk apa jadual ni kan. Dia bagi dalam bentuk jadual ni kan. So ini dia punya apa tu, ni tegangan dia, nilai daya dia kongsi dia kongsi 2. Yang ini masing-masing dapat 1-1 lah. Kan ni bahagi kepada 3 bagi kepada 3 kan. Okay, awak nak kira 1-1 pun boleh juga kan. Tapi jawapan ending dia yang ni lah. Berapa jumlah pemanjangan? 12, 3 dan satu lagi adalah 8. Okay. Yang bawah ni adalah apa? Awak tambahlah dengan panjang. Tambah dengan panjang asal. Panjang asal dia 50-50. Kan? 50-50 ni sebab apa? Dia susun selari. Tak, 1 dan 2. Kan? Ada 2 string. Okay. Ni maksudnya panjang ni berapa? Kan? Ni 50 kan? 50 campur 6 campur 50 campur 6. So dapatlah berapa tadi? 112. Ni panjang daripada sini ke sini. Panjang tau. Bukan pemanjangan. Pemanjangan kena tolak. Iaitu 6 mm tadi. Yang ni panjangnya 50. Kan? Pemanjangannya 3. So kat sini jawapannya 53 mm. Okay. Yang ni 50. Campurkan dengan 2 kan? Campur 2. Lepas tu 50 lagi. Campur 6. So 56 campur 52. So dapatlah 108 Okay. Kita akan dapat 108. Ni 53. Yang ni 112. Okay. Boleh? Dah, cikgu rasa itu saja. Kan? Habis lah topik apa tu kekenyalan ni. Okey. Cikgu tengok kita revise sikit balik. Okey, dalam topik kekenyalan kan, kekenyalan awak pun dah tahu definisi dia kan. So kita lebih kepada contohnya kita menggunakan spring. Okey. So bila kita pakai spring ni kan, dia ada nilai pemalas spring K dia. Okay, dia ada K bagi spring, di mana K ni kan, kalau K dia tinggi maksudnya dia adalah keras. Dan bila dia keras, dia tak kenyal. Kan? Bukan tak kenyal lah, maksud dia kurang kekenyalan itu. Kan? Ataupun cikgu kata kekenyalan dia itu adalah rendah. Kan? Boleh juga kekenyalan itu rendah. Okey. Dan pemalas spring ni, nilai pemalas spring ni dia dipengaruhi oleh apa tu beberapa faktor, iaitu K yang tinggi kalau kita guna bahan bahan yang keras lah. Kan contohnya dia bagi contoh kat situ adalah keluli. K yang tinggi kan kalau kita pakai diameter dawai spring kan, diameter dawai spring tinggi, maksud diameternya lebih besar. Okay, kemudian kalau diameter springnya rendah, maksudnya dia punya diameternya lebih kecil kan, diameter spring tu lebih kecil, maka dia akan pemalas springnya akan jadi lebih rendah. Lepas tu yang keempat adalah apa? Bahan, diameter. Oh, panjang asal. Kan? Panjang asal yang rendah akan menghasilkan pemalas spring yang tinggi. Okay. Kemudian yang ketiga adalah susunan. Susunan secara selari kan akan menghasilkan pemalas spring yang tinggi. Okey. Boleh. Inilah yang kita belajar. Okey. Dan nak dapatkan K ni kan, dia mewakili M graf. Okey, kecurunan graf. Okey. Kemudian kita ada satu lagi E potential ni kan. E potential ini kita nak dapat macam mana? Satu luas bawah graf bagi graf F melawan X. Okey, kemudian kita nombor 2 kita boleh dapat dengan cara kita pakai formula 1/2 Fx. Nombor 3 pakai formula F sama dengan Kx square. Inilah ringkasan yang kita belajar pada hari ini. Okey, boleh Irfan?
Irfan, cikgu nak tanya awak. Kan? Okey, cikgu tanya awak ada satu spring macam tu. Satu lagi spring kan macam tu. Okey. Cikgu letak beban misal kata 2 kg, yang ini sama juga 2 kg. Yang mana dia punya X-nya akan jadi lebih tinggi? Apa jawapan awak Irfan Darwis? X yang lagi tinggi Ni A, B. A. X yang lagi tinggi adalah A Ha. Pemanjangan spring yang lebih tinggi adalah A Betul. Maksudnya jawapan awak adalah A lah kan yang tinggi kan? Okey. Ainul Ashraf, betul tak jawapan Irfan Darwis tadi? Okey, kau ulang balik soalannya. Ainul, cuba ulang balik soalannya. Pemanjangan mana yang lebih tinggi? X. Pemanjangan mana yang lebih tinggi? A ke spring A ke spring B? Spring A. Spring A Okey, kenapa spring A pemanjangannya lebih tinggi? Sebab dia punya diameter spring dia kecil. Sebab diameter springnya kecil. Betul Okey. Ada jawapan lain tak nak bagi pendapat ke pandangan ke? Saya. Siapa tu? Amirul Syafiq. Diameter A ni dia diameter kecil loh. So dia punya apa orang panggil? Dia punya spring tu keras. So dia pemanjangan spring dia kurang. Okey. So jawapan Syafiq lah yang betul. Kan? Tadi kan kita belajar ni faktor yang mempengaruhi pemalas spring ni. Kalau diameternya kecil kan, dia punya pemalas springnya akan jadi tinggi. Ini bila diameter kecil. Ini kalau kita tengok beza dia adalah beza diameter. Ini bezanya beza diameter. Kan? So kalau diameter spring tu kan, diameter spring tu kalau kecil kan, apa kesan dia? K dia akan jadi tinggi. Bila K tinggi kan, bila K tinggi, X akan jadi rendah. Yang ni spring ni diameternya besar. Bila diameter besar, K dia akan jadi rendah. So bila K rendah, dia lembut. So bila lembut, dia X dia akan apa? Akan memanjang lebih banyak Okey. Ini kalau salah ni maksudnya apa cikgu sampai tadi, korang macam tak berapa faham ni. Ni. Betul cikgu tahu yang dia susah dia dekat sini ni. Dekat sini susah sikit, susah, yang ni susah. Kan? Macam diameter dawai ni mungkin senang lah kan. Satu yang besar kan. Yang besar dia punya diameternya kan. Susah nak lukis. Yang macam cikgu tunjuk tadi lah. Kan? Ni mungkin senang sikit. Diameter tu nampak. Tapi yang ni yang macam orang confuse sikit. Diameter spring dengan panjang asal spring. Kan? Okay. Kalau bisa kata ini kan. Ini panjang asalnya 3 cm. Satu lagi spring yang sama diameter kan. Tapi panjang asalnya adalah 5 cm. Kan? Cikgu letak beban yang sama. 2 Newton. Yang ni pun 2 Newton. Yang ni A, kan? Yang ni B. Yang ni yang mana yang lebih, pemanjangannya akan lebih? Ideal, apa jawapan awak? Yang B. Yang B. Sebab B ni, panjang asal dia, LO dia adalah tinggi. So, bila LO tinggi, dia punya K-nya akan jadi rendah. So, bila K rendah, dia lembut. Kan? So, bila lembut, pemanjangan akan bertambah lah. Kan? Pemanjangannya akan bertambah. Sebab tu kita belajar ni tadi. Okey, boleh So, pastikan awak siap ni. Awak buat ni latihan formatif 1/4. Kenyalan ialah suatu sifat bahan yang membolehkan bahan tersebut kembali ke saiz dan bentuk asal apabila daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Sekali lagi. Kekenyalan ialah sifat suatu bahan yang membolehkan bahan tersebut kembali ke saiz dan bentuk asal apabila daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay. Azrif, apa masuk kekenyalan? Cuba kau tengok cikgu je. Jangan tengok modul kau. Cuba tengok cikgu. Okay, apa masuk kekenyalan? Kekenyalan maksudnya sifat bahan yang boleh digunakan untuk membuat bahan tersebut kembali ke saiz dan bentuk asal apabila daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay.
sifat bahan ialah bahan yang bolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Itu kau tengok buku tu, patut tengok cikgu. Tengok kamera lah, tengok kamera. Maksudnya. Okey, nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata menunjukkan spring. Okey, nyatakan hukum Hooke. Okey, nyatakan hukum Hooke. Muhammad Azim Daniel. Azim ada? Azim Daniel? Azim ada lah hari ni. Ya. Dia kata dia tak dia tak boleh cakap. Oh, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap. Oh, tapi dia ada. Dia boleh dengar tak? Boleh tapi nanti dia type je. Okey, tak apalah. Yang penting kau boleh dengar, okeylah. Kan? Cikgu boleh tengok muka kau, okeylah. Oh lah, nampak kurus lah kau punya muka kau. Macam apa, orang isap dadah itu. Okey. Tengok demam kan. Tapi kalau demam ni mesti mak dia beli KFC. Apa lagi? Sekira resipi kan. Okey, hukum Hooke. Hukum Hooke. Fakhrul, Muhammad Fakhrul Nizam. Apa dia hukum? Nyatakan hukum Hooke. Pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring. Okey. Fakhrul dia tengok cikgu lah. Bagus. Okey, soalan C Soalan C, hitung pemalas spring tersebut. Okey, Ahmad Haikal Danish, awak dapat berapa? Haikal Danish. Ahmad Haikal Danish, berapa awak dapat soalan C ni, 2C? Nampak sangat tak buat tu. Kau tak buat kan? Biar kau cakap jujur. Danish, kau buat ke tak? Saya. Kenapa kau ni? Muhammad Aiman, berapa jawapan awak? Hitungkan pemalas spring itu. Hello. Jawapan saya 750. 750 Okey, jawapan D? Jawapan B saya yang D, tenaga kupayan kenyal ni. Merupakan tenaga kupayan kenyal 3/5. 35 3/5 ya? 3/5. 3/5. Cikgu dah cakap itu dalam fizik jangan bagi jawapan dalam bentuk pecahan tu kena ingat tu. Okey. So tengok betul tak dia punya pemalas spring. Pemalas spring, graf dia bagi graf yang betul iaitu graf F melawan X tau. Dia syarat dia nak dapatkan pemalas spring mesti graf F melawan X. Tapi kalau dia bagi graf X melawan F kan. Dia bagilah bisa kata kan. Kat sini bisa kata 4, kat sini 2 kan. So berapakah pemalas spring dia tanya. Tapi grafnya adalah graf X melawan X. So macam mana kita buat? Kita tahu pemalas spring dia mesti graf F melawan X. Sekarang diberi graf X melawan F. Tak apa, awak kira je keturunan dia. M, so 4 bagi 2, so dapat 2 lah kan. Lepas tu, pemalas spring K adalah sama dengan, awak bahagikan lagi ni, 1 bahagi 2. Maksudnya kita terbalik, kita songsangkan dia. So kita akan dapat 0.5. Okey? Boleh? Ingat syarat pemalas spring, graf paksi dia adalah mesti paksi Y nya adalah F. Tapi soalan ini dah betul, memang grafnya adalah graf F kan X. So awak carilah mana-mana titik, awak boleh gunakan mana-mana titik untuk awak dapatkan dia punya keturunan. Ambil yang paling besar ni, kalau ambil yang paling besar ni M dia sama juga dengan 15 bahagikan dengan 0.06 12 12 6 darab 2 12 6 darab 2 12 6 darab 2 12 ada 3. Skrin ada. Skrin ada. Oh tak ada skrin dah? Tak nampak Tak ada ego, dia hilang. Tak ada ego.
Baik awak sebut. Okey. So jawapannya adalah 250 jawapannya 250, tapi tadi si Aiman tadi bagi 750 Aiman. Macam mana kau dapat 750? Aiman tadi bagi jawapan kan? Siapa tadi bagi jawapan ni tadi? Saya ke? Ah, Let. macam mana awak dapat 750 ni? Saya buat apa ni? 15 sama dengan K kurungan 0.02. Lepas tu K saya dapat 750. So ingat yang kalau 15 ni kau ambil 0.02 kenapa? Kan? 15 ni dia punya titik yang kena mengena dia dengan 0.06. Okey. Apa sebenarnya yang cikgu buat atas ni adalah cikgu cari dua titik sebenarnya. Kan dia nak cari dapatkan M. Titik ni adalah 0.06, 15. Titik ni 0, 0. Kan? So keturunan M sama juga dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Kan? Inilah. 15 tolak apa? 15 tolak 0 bagi 0.06 tolak 0. Inilah dia punya ni. Sebab tu cikgu bagikan dengan 0.06 So jawapan dia adalah 250 unit dia ni Newton kan. Paksi X nya M, so M negatif 1 tu unitnya. Okey. Seterusnya berapakah tenaga kepayan? Ni kalau 5/3 ni berapa ni? 0.6 ni kan. 0.6 kan. Okay, berapakah tenaga kepayan kenyal dalam spring itu apabila dia diregangkan sehingga pemandangan 4? Okey. Sampai sini kan. So macam mana kita nak dapatkan apa tu? Awak boleh gunakan formula kan. Ataupun awak boleh gunakan apa ni? Luas bawah graf. Okey, so 1/2 darat tapak dia adalah 0.04 daratkan dengan tinggi dia iaitu 10. 1 potong sini dia akan dapat 0.02 darat 10 dapatlah 0.2. So jawapan dia adalah 0.2 kan. Sebab dia darab ni kan, darab kan. Tapak darab tinggi tadi kan. Tapak dia paksi apa X, apa tu tinggi dia adalah paksi Y. Maka sebenarnya dia adalah unit ni kalau untuk unit maksudnya unitnya unit paksi Y daratkan unit paksi X. So Newton daratkan dengan meter. So ini dia punya unit dia bagi tenaga keupayaan kenyal. Ataupun terus tukar kepada 0.2 sebab unitnya meter Kalau unit sentimeter tak boleh tukar awak kena tukar kepada meter dahulu. Okey, kalau ada yang ni unitnya dah meter, so jawapannya adalah 0.2 joule. Okey. Sebab dia adalah tenaga. Tenaga ni dia dalam unit apa-apa jenis tenaga semua unitnya dalam unit joule. Ataupun unit lain dia tadi yang inilah Newton meter. Okey. Boleh ni Ahmad Haikal. Okay, awak bila tak jawab jadi macam ni lah, tak berapa nak faham sangat kan. Cikgu tak akan ulang nanti bila awak naik cuti ni, cikgu tak akan ulang lah kan? So nak kena belajar betul-betul lah, sama macam kita belajar dalam kelas. Okay. Yang kedua ingatan cikgu pastikan modul tingkatan 4 awak tu siap modul tingkatan awak tu siap bertanda apa semua. Okay. Dah lama dah itu cikgu beritahu kan. Balik nanti kalau cikgu cek tak ada bertanda, tak jawab dia punya uji kendiri dan latihan formatif berformat SPM tu, cikgu halau kau daripada sekolah. Pindah sekolah lain lah. Sempat lagi nombor 3. Nombor 3A. Muizzuddin, berapa jawapan awak Muizzuddin? 4 Newton. 4 Newton. B 2 cm. C
Si 3 cm. Okey, apa tu Hafiz? Hafiz Aris? Mau Hafiz Aris? A dapat berapa? A kalau P dapat 8. Oh kan. P dia 8. Okay, lepas tu Q dan R 4. Q dengan R sama dengan R sama dengan 4. Okey. B 2 cm. 2 cm. C 3 cm. 3 cm. Okey. Raja 1. Okey. Pemalas spring. Okey, susunan dia bagi daya yang dialami oleh setiap spring. Okey, betul lah. Daya yang dialami oleh setiap spring. Okey, sama macam Afiq sebut tadi lah. Dia sebut spesifik. Kan dia kata sebab dia kata setiap spring kan. Okey, setiap spring kan. Ini mungkin tak ada jalan kerja lah kot. Tak adalah jalan kerja sangat kan. Okey, macam ni kan. Ini dia single dia satu spring kan, satu spring. So maksudnya spring ini satu kan, memang tak ada kiri kanan dia, maka dia tidak akan berkongsi. So dia akan dapat, dia akan dikenakan daya P sama juga dengan 8 Newton. Okey. Manakala Q dan R ini dia ada dua, dia berkongsi daya tersebut. Daya yang 8 tadi. So Q kita akan dapat 4, manakala R pun kita akan dapat apa tu 4 Newton. Okey, maksudnya yang dia sebab dia ada dua kan, dua maksudnya 8 bagi 2 lah. Ini 8 bagi 2, yang ini 8 bagi 2. Dapatlah 4. Okey, bagus. Siapa ni? Muhammad Afiq. Okey, seterusnya pemampatan setiap spring. Pemampatan setiap spring. Itu ayatnya. So, bila pemampatan setiap spring, kita pergi spring P dahulu. Kan? Okay, spring P berapa dia punya pemampatan Pemampatan tu maksudnya X dia. Dia X tu adalah pemanjangan spring kan, tapi dia ada dua konteks lah. Satu dia regang tu maksudnya jarak apa tu panjang spring tu bertambah. Kalau mampat itu panjang spring itu berkurang kan, panjang spring jadi berkurang. Tapi yang merujuk kepada pemanjangan spring adalah spring asal tolakkan dengan spring spring yang telah dimampat lah ataupun diregangkan. Okey. So pemampatan setiap spring ni maksud kita nak kena tengok satu-satu spring ni. Okay, kita tengok spring P dulu. Spring P kalau tengok 8 Newton, yang pemalas spring dibagi 4 kan. So kita boleh pakai formula tu lah. Formula dia formula F sama dengan KX ni kan. So yang ini daya dia 8 Newton. K ni berapa? K bagi K dia berapa dia bagi? K dia bagi 4 kan. K dia bagi 4 kan. Jadi ni X bagi spring P tau. X bagi spring P. So pemanjangan spring P ni adalah 8 bagi 4 dapat 2 cm. Ni spring P. Kita pergi spring R pula. Spring Q sama juga dengan spring R sama maka pemanjangannya sama sebab daya tadi yang dikenakan sama. Okey. So 4 sama juga dengan K dia adalah 2 kan. Manakala X dia ni adalah X yang merujuk kepada Q dan juga R. So X Q R kan. 4 bagi 2 so akan dapat 2 cm. Okey. Jadi 4 kan. Apa pula? Ini 4 kan? Silap. 4. So 4 bagi 4 dapat apa ni? 1 cm. 1 cm. So yang ni pemanjangan X ni pemanjangan Q sama dengan pemanjangan R iaitu 1 cm. Okey. Ataupun waktu dia lah XQ sama dengan 1, X R sama dengan 1. Okey. XP 2, XQ dengan XR ni sama, itu nilainya 1. Okey, seterusnya pemampatan sistem spring tersebut. So pemampatan sistem spring adalah X total dia, jumlah pemampatan dia tu. Kan? Jumlah pemampatan ni. Maksudnya spring ni asalnya contohnya okey, apa tu berapa? Dia tak beritahu berapa panjang dia kan. Dia panjang ni asal macam ni. So, selepas dimampatkan tu dia akan jadi macam ni lah kan. So berapakah jumlah tinggi yang baru kan setelah dimampatkan ini kan.
So X total dia adalah X yang dekat sini campurkan dengan X yang dekat sini. X dekat sini samalah kan. Kita campur je ni. Tapi yang sebelah-sebelah ni janganlah campur. Satu je lah kita campur. Sebab kita nak tengok panjang yang menegak je ni. Kan? So yang ni memanjang sebanyak 2 cm. Yang ini memanjang 1 cm. So XT dia adalah 2 campurkan dengan 1. So akan dapat 3 cm. Okay. Jawapannya betul. Kan? So awak faham lah tu. Kan? Okay, soalan yang seterusnya nombor 4. 4A. Ainul, berapa jawapan awak Ainul? Tak dapat tu jawapan dia. Tak dapat? Dia tekan Hakim? kat kiri. Muhammad Hakim, berapa dapat? Saya jawab 0.4 Joule. Kejadah pula. Dia tanya daya. Tiba-tiba jawapan 0.4 Joule. Joule ni unitnya adalah tenaga. Okay. Pemalas spring? Hakim? 0.08. Okay. Irsyad dapat apa Irsyad? Yang A 0.16. Yang B 0.032. Okey, ada dua jawapan yang lain Okey, dia kata graf F melawan X kan. So bila graf F melawan X balikkan ke apa kan. So, memang betul lah. Maksudnya ni Hooke's law punya ni. Graf. Okey, luas belorik dalam graf mempunyai nilai 0.4 Joule. Yang ini ni 0.4 Joule. Takkan jawapan kau 0.4 Joule juga? Okey, luas bawah garis ni maksud tenaga dia tenaga. Okey. Berapakah daya yang dihasilkan oleh pemanjangan spring 5 cm ni? Kan? Okey, menghasilkan pemanjangan ni kan. Ini apa 1/2 kan. Darabkan dengan F, darabkan dengan X. Okey. Cikgu tak payah tulis tanda darab lah Terus Fx je lah. Kan? Sama dengan 0.4 Joule. Sama dengan tenaga. Ataupun luas bawah graf tadi sama juga dengan tenaga. Dia bagi tenaga. Dia suruh kira F. Kan? X dia berapa? X dia berapa? X dia berapa? 5. X dia adalah 5. So F darabkan dengan 5 darabkan dengan 428. 0.8. So F sama juga dengan 0.8 bagi 5. 5 darab 1, 5 kan. Lepas tu ada berapa ni? 3. Okey, kosong. So jawapannya adalah 0.16 jawapan yang betul. Siap bagi jawapan tadi betul. Hitung pemalas spring. Kan. Kita pakai formula F sama juga dengan KX pula. Kan. So kita tahu kat sini nilai dia adalah 0.16. Kan. So F dia adalah 0.16 sama juga dengan K sama juga dengan X dia adalah 5. Okey. Okey, cumanya sekarang ni kalau kita tengok kan. Kita tengok yang ni 0.16 ni kan. 0.16 ni dalam unit apa Newton tadi kan. Dalam unit Newton. Okey. 5 ni dalam unit sentimeter. So K dia adalah 0.16 ni bagi 5. 16 bagikan dengan 5. Dapat apa ni? 3.15. 5 darab 2. Okay. So akan dapat 0.032 kan. Tapi unitnya adalah ni 0.16 Newton yang ini sentimeter. So dia adalah Newton cm dikali 1. Okey. Ingat unit tu mesti betul. Okey. Hafiz baru masuk Hafiz. Siapa yang tak buka kamera Kecuali beberapa. Saya dah masuk lambat. Saya dah masuk lambat. Saya dah masuk lambat. Betul lah tu ayat kau tu. Saya dah masuk lambat. Saya dah masuk lama ke? Oh, dah masuk lama. Cuma kalau jauhkan handphone nanti dia tak dengar suara sebab dia tak pakai. Okay.
Boleh? Okey, so habis praktis apa tu formative ni kan. Okay, kita pergi ke modul pula modul awak. Modul. Okey, rujuk modul. Ada soalan boleh tanya tadi macam ada orang tanya soalan kat cikgu. Siapa yang tanya cikgu ni? Arif ke ni ke Arif? Arif. Aiman Arif ke cikgu? Aiman Arif ke? Pasti pula. Arif ada mana Arif? Yang tanya cikgu pagi tadi. Okey, tak apa, cikgu bacalah soalan dia. Okey, kalau soalan bagi berat, nanti dia kasih mass dengan graviti 9.81. Lepas tu pemanjangan spring dalam bentuk sentimeter. Kena ke tukar pemanjangan spring itu dalam unit meter kalau kena, kalau nak masuk dalam formula? Okey. Perlu tak tukar unit? Sebab kita tahu bahawa macam tadi F tu dalam unit Newton kan. F dalam unit Newton manakala dia punya pemanjangan spring dia dalam unit sentimeter. Kalau soalan dia tak minta dia nak minta dalam unit SI, awak perlu tukarlah kepada unit SI. Kalau tak perlu, unit bagi K ni kan, F sama dengan KX kan. Ni kan dia turun bawah dia bagi kan. So K sama dengan awak gunakan unit yang sama. Newton cm negatif 1 kan. Sebab ini F ni nanti, F ni dia akan jadi K sama juga dengan F bagi X kan. F ni unitnya Newton, X ni unitnya sentimeter. Ni naik atas dia akan jadi Newton sentimeter negatif 1. Guna unit yang dia beri je. So awak tak perlu tukar convert kepada unit lain. Okay? Itu dia. Kalau contoh kalau kita tukar ada, kalau dalam exam contohlah kita tukar walaupun dia tak minta, ada penolakan markah ke apa ada? Tak ada. Dah dia tak minta, lepas tu dia takkan nak bagi markah pula kat situ. Kan? Okay. Melainkan kalau disuruh tukar kepada SI unit. So memang kena ni lah. Boleh Muizzuddin? Oi. Boleh. Kau mata kau tu kenapa terbalik tu? Kau pakai apa benda tu? Tadi masih apa? Adib tu ada je, Adib dia Udin. Adib? Tapi tak boleh cakap ke dia tu? Ada ikut tepi sangkut. Okey, tak apa. Kau duduk sekejap. Kau dah off kamera boleh tak? Tak apa. Off je kamera. Okey, kekenyalan pula ni modul. Okey, definisi kekenyalan kan. Lepas tu pepejal mempunyai ciri-ciri kekenyalan kerana molekul pepejal mempunyai daya antara molekul yang kuat. Ni satu lagi cikgu tak sebut semalam Maksudnya cecair tak boleh jadi bahan kenyal cecair. Okey. Ni spring dalam keadaan asal kan. Ya, ini maksudnya molekul dalam dia Ni molekul zarah dia lah. Kan. Ni zarah-zarah dia. Yang ni sajalah dia buat batang ni. Ni garis ni saja je nak tunjukkan. Kan kalau sebenar ada ke garis ni? Tak ada, dia zarah ni je. Zarah ni je ada. Okey, tiada daya luar yang dikenakan. Molekul-molekul berada pada jarak pemisah yang seimbang. Daya antara molekul bersama dengan sifar. Ni. Ni kalau dicerita tentang daya yang bertindak kan. So kita akan perhatikan bahawa kat sini ni kan, ni molekul-molekulnya kan, dia duduk relax je. Kan, dia duduk relax je. Kan, so dia berada pada jarak pemisah yang seimbang. So kita katakan bahawa molekul tersebut dia punya dia berada dalam keadaan keseimbangan daya. Kan? Keseimbangan daya. Okey. Kemudian apabila dia contoh dimampatkan dimampat ni dia tolak. Bila dia ditolak kan, yang ini ni dia akan bergerak rapat lah kan. Asal ni kat sini kan. Asal tengah-tengah sini, yang sini ni dia akan rapat ke sini, yang ni akan rapat sini. Yang dia rapat sini. So bila dia rapat macam ni, memampatkan pepejal menyebabkan molekulnya menjadi lebih rapat. Ni menjadi lebih rapat antara satu sama lain.
Daya tolakan antara molekul bertindak dengan menolak molekul-molekul kembali ke kedudukan asal. So bila dia duduk rapat, so yang ini ada daya tolakan. Yang ini dia menolak, dia tak nak bagi rapat. Okay. So daya tolakan antara molekul bertindak dengan menolak molekul-molekul kembali ke kedudukan asal. Okay, bila dia mampat. Okay, bila dia regang pula, kan ini dia duduk jauh. So bila dia duduk jauh, dia tak nak bagi jauh, maka yang ini ni dia akan menarik molekul yang sebelah dia ni. Meregang, berpejam menyebabkan molekulnya menjauhi antara satu sama lain. Daya tarikan antara molekul bertindak dengan menarik molekul-molekul kembali ke kedudukan asal. Okey, boleh? Maksudnya kalau elastic limit tu, maksudnya dia regang dia terlalu jauh. Regangan dia terlalu jauh menyebabkan apa? Zarah yang ini ni tak dapat nak tarik zarah yang kedua ni. Contohnya zarah 1, zarah 2. Tak dapat tarik zarah kedua ni. Dah tak boleh dah, jauh sangat. Kan? Daya dia tak cukup untuk menarik. Kan? Maka dia dalam atas maksud lain sebenarnya dia melebihi had, kenyal. Okey. Apa tu, Darwish ada tak Darwish ni? Amir Darwish. Mana muka kau? Amir Darwish. Tengok muka kau. Mana? Saya sangkut-sangkut sikit cikgu. Okey. Okey, seterusnya hukum Hooke. Okey, ini eksperimen yang semalam kita buat. Ini dia punya definisinya. Kan? Dah tulis kan, kalau awak tulis awak raih tau. Ini modul ni pakai pen merah tau sekarang ni. Pakai pen merah untuk awak raih. Oh, awak isi. Okey, awak raih lah. Kan? Okey. Kemudian formula dia adalah F sama KX. Kalau betul awak tulis ni, raih lah. Okey. Kalau misalnya kata awak tak tulis lagi, tulis pakai pen merah. Jangan tulis pakai pen biru. Okey, tulis pakai pen merah. Okey, seterusnya tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal, daya maksimum yang dikenakan kepada spring. Saya cakap kat Amsyar, dia ada kerja ni. Dek, cakap Amsyar. Dia ada kerja sekolah. Okey, daya maksimum, supaya dapat dikembalikan ke panjang asal apabila daya dikeluarkan. Atau ayat lain awak pun boleh juga tu. Bila daya dialihkan, boleh juga. Dikeluarkan, dialihkan kan. Boleh. Okey. So pada titik A ni disebut sebagai elastik. AB ni graf tidak mematuhi hukum Hooke. Ni dia bagi tahu pasal luas bawah graf. Kan, lepas tu kecerunan tak ada pula kan. Sepatutnya M sini. M dia mewakili pemala, kan, pemala spring. Okey, boleh tambah dalam modul awak tu. Dia bagi ayat tu bawah. Mana ada bawah ni. Kecerunan nombor 2. Tak apa, awak buat je lah, nak panas ni tulis pemala spring. Okey, kecerunan graf sama dengan pemala spring. Okey, lepas tu dia punya unitnya Newton M-1 ataupun sentimeter, milimeter pun boleh. Okey, K ialah ukuran kekerasan spring. Spring dengan K yang lebih besar lebih sukar untuk dipanjangkan dan lebih keras. Spring dengan K yang kecil lebih mudah dipanjangkan dan kurang keras atau lembut. Ini semalam cikgu dah cerita kan. Semalam cikgu dah cerita bila K tinggi dia maksudnya dia keras lah. Kan, dia keras. Okey, kemudian kita ada faktor dia kan. Faktor panjang diameter kan ada 1 2 3 4 5 kan. Okey. Cikgu harap ni awak dah isi ni. Kan, betul tak? Cuba tengok tanda. Lebih panjang spring lebih kenyal dan kurang keras spring tersebut. Dan sebaliknya lah. Maksudnya kalau lebih pendek dia kurang kenyal dan dia keras. Semakin tebal diameter semakin kurang kenyal dan lebih keras. Kan. Jika diameter spring lebih besar, kekenyalan menjadi lebih tinggi dan kekerasan menjadi rendah. Ingat kenyal ni kan.
Kalau kenyal dia tinggi, maksudnya dia adalah dia lembut, kan? Dia lembut dan dia punya pemalas spring dia adalah, kan, pemalas spring dia adalah rendah. Okey. Nampak ni, dia satu tinggi satu rendah tau. Ini kekenyalan tinggi. Pemalas spring rendah. Bahan tersebut dia lembut. Jangan tersalah ni. Okey. Kau ingatkan rendah semua rendah, bukan Bahan yang kenyal tu adalah bahan yang lembut. Bahan yang lembut tu pemalas springnya rendah. Okey, jenis bahan spring yang dibuat daripada keluli adalah kurang kenyal. Ini awak buat sikit tambahan ni, kan. Kurang kenyal dan lebih keras berbanding dengan spring yang dibuat daripada kuprum. Ni dibandingkan keluli dengan kuprum. Semalam cikgu bandingkan ni ada 3 bahan. So awak tulislah biasanya 3 bahan tersebut lah. Iaitu kita merujuk kepada pemalas spring. Pemalas spring K bagi cikgu ambil yang tinggi dahululah. Keluli keluli dia lebih besar daripada K bagi aluminium, dan dia lebih besar daripada K bagi kuprum. Kuprum. Okey, maksudnya kuprum lembut, keluli ni keras. Kuprum kekenyalan tinggi, keluli kekenyalan rendah. Cikgu, atau cikgu yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Macam mana? Yang kan kekenyalan kuprum lebih tinggi daripada apa? Yang tengah tu. Aluminium. Oh, okey. Okey, kemudian susunan spring, susunan selari adalah kurang kenyal dan lebih keras berbanding susunan sesiri. Selari ni maksudnya dia akan jadi lebih keras. Sebab apa? Pemanjangannya pasang pendek pemanjangannya. Okey, habis. Okey, lepas tu dia pergi kepada susunan spring ni, dia detailkan sikit tentang susunan spring. Kita pernah tengok semalam. Dan kalau siri ni 2x, yang ini x per 2. Yang ini k per 2, 2k. Kan? Sebab apa dia jadi lebih keras tau. Dia jadi lebih keras. So dia darabkan dengan k. Ni semalam cikgu tak tunjuk semalam ni. Kurang keras, lebih keras. Ataupun lembut sini lembut. Beban sama pada setiap spring. Beban sama. Maksudnya spring yang pertama ni, kalau contohnya dia dapat sini 5 Newton. Sini spring pertama 5 Newton, spring kedua pun 5 Newton. Spring berkongsi bersama rata, kan. Kalau bisa kata yang ini 10 Newton, kan. Yang ini dapat 5 Newton, yang ini dapat 5 Newton. Okay, dia akan membagi sama. Okay, tenaga pada setiap spring adalah W, tegangan. Okay, yang ini W per 2. Kan? Maksud spring ni, daya yang bertindak regangan pada spring ini adalah 10 ni kita bagikan dengan 2. So dapatlah 5 Newton. Okay. Okay, habis topik ini. Okay, sistem spring. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu rasa kelas kita habis pada setakat ini. Okay, habis setakat ini.